Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menyita bangunan Menara Ilham di Ibu Negara pada Isnin lepas. Ia dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah lebih RM2.3 bilion membabitkan seorang tokoh korporat dan bekas Menteri Kanan. Bangunan itu disita di bawah Akta SPRM 2009. Kerajaan beri jaminan akan menyelesaikan isu lepasan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP yang belum mempunyai penempatan di sekolah. Perdana Menteri berkata kelulusan telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan supaya mengisi kekosongan guru pada tahun depan. Proses pendaftaran identiti digital nasional My Digital ID membabitkan 1.6 juta orang penjawat awam sedang giat dilaksana sebelum dibuka kepada umum Mac tahun depan. Menurut Menteri Komunikasi, sektor awam dan kerajaan telah bersedia untuk proses pendigitalan serta beradaptasi penggunaan teknologi baru demi memberi perkhidmatan lebih baik dan mudah kepada rakyat. Kerajaan sedang meneliti untuk mengubah suai alur limpah di projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok di Kelantan. Ia bagi mengatasi masalah banjir termenung di kawasan berhampiran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata banjir itu berpunca daripada pelaksanaan projek tempatan banjir berkenaan selain jumlah hujan tinggi pada hujung tahun. Hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di beberapa kawasan di Johor hari ini. Ia melibatkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi. Met Malaysia turut keluarkan amaran tahap waspada bagi Kelantan, Terengganu dan Pahang yang dijangka berlaku hingga Isnin ini. Daerah berkenaan termasuk Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. KPDN laksana skim harga maksimum musim perayaan Krismas 2023 berkuat kuasa 23 hingga 27 Disember. Menterinya berkata ia melibatkan 14 jenis barangan yang akan diwartakan. Ia dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tol percuma pada 23 dan 26 Disember sempena perayaan Hari Krismas. Pengecualian itu diberikan kepada semua jenis kenderaan di semua plaza tol kecuali plaza tol di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar BSI dan plaza tol Tanjung Kupang Johor. Timbalan Menteri Kerja Raya memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri yang berlangsung pada 6 Disember lalu. Sebanyak 32 set bubu naga dirampas APMM di kedudukan 4.6 Batu Nautika Barat Daya Pulau Talang, Perak petang semalam. Pengarah Maritim Perak berkata kesemua bubu naga itu dirampas dan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1983. Seorang ejen insurans kerugian lebih RM333,000 selepas terpedaya kes tipu pelaburan tidak wujud. Mangsa diperdaya melalui laman Facebook dan WhatsApp untuk membuat pelaburan menggunakan aplikasi Bind Online. Ketua Polis Perak berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 1,101 pendatang asing tanpa izin parti ditahan hasil serbuan 60 premis di sekitar Jalan Tun Tan Siew Sin yang dulunya dikenali sebagai Jalan Silang. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, operasi bersepadu melibatkan lebih 1,000 pegawai dan anggota pelbagai agensi. Ia bagi membanteras jenayah yang berlaku di sekitar kawasan itu. Turut dirampas 100 karton rokok, 80 karton arak dan ubat-ubatan tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan dengan nilai rampasan lebih RM100,000. Trend ubah suai motosikal dengan menanggalkan brek belakang semakin membimbangkan. Kebanyakan penunggang beri alasan perbuatan itu dapat melajukan kenderaan tersebut.
Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur berkata operasi bakal diadakan setiap hari supaya teran itu dapat disekat daripada berleluasa. Sabtu lalu, 82 motosikal disita atas kesalahan berkenaan melalui Ops Motosikal dan Samsing Jalanan. Mayat ahli perniagaan yang dipercayai lemas selepas terjun sungai di Jambatan Tendo Pasir Mas Kelantan ditemukan pagi semalam. Mayat ditemukan di bawah jeti bot Pok Heng di Pasir Pekan selepas operasi mencari dan menyelamat disambung 9 pagi. Mayat kemudian diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mangsa 30-an disedari jatuh dari jambatan tersebut oleh orang awam yang berada di kawasan itu kira-kira pukul 2:50 petang kemarin. Bayi lelaki berusia setahun 3 bulan maut selepas terjatuh dalam paya berhampiran Taman Rantau Baru Rantau Panjang. Mangsa sebelum itu dilaporkan terjatuh dan hilang sebelum pihak bomba bergegas menjalankan operasi pencarian. Mangsa ditemukan selepas 2 jam pencarian dan mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Seorang lelaki warga Thailand ditahan bersama 100,000 pil yaba seberat hampir 12 kilogram bernilai RM651,475 di Jalan Kuala Krai, Tunjung, Kota Baru. Suspek 36 tahun ditahan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kelantan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 597 pek tembakau kunyah jenama tiruan berjaya disita KPDN Kedah hasil pemeriksaan sebuah premis perniagaan di Taman Makmur lunas. Pengarahnya berkata nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM1,194. Jelasnya pemeriksaan dilakukan berikutan aduan pengadu berhubung penjualan produk tembakau kunyah berjenama Pen Asal. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C dan Seksyen 100 Akta Cap Dagangan 2019. Seorang pegawai PMM Pulau Pinang didenda RM7,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan terima rasuah RM500 daripada seorang pemilik syarikat 6 tahun lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 165 Kadar Siksaan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda ditetapkan. Tertuduh pegawai pun membayar denda terbabit. Kes amang seksual fizikal terhadap 5 remaja lelaki, pihak pembelaan sedang mempertimbang mengemukakan representasi kepada AGC untuk menggugurkan 7 pertuduhan yang dihadapi seorang pembantu operasi kolej. Peguam tertuduh menjelaskan mahkamah mengarahkan representasi difailkan 3 minggu sebelum pengurusan kes jika membuat keputusan untuk berbuat demikian. Hakim menetapkan 16 Februari depan untuk pengurusan kes. Seorang pekerja gudang mengaku bersalah atas 2 pertuduhan merempuh seorang polis trafik 3 Disember lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh enggan memberi kerjasama memberhentikan motosikalnya ketika operasi sekatan jalan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Siksaan. Dia juga berdepan tuduhan menunggang motosikal secara berbahaya di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2020. 6 pelancong termasuk 4 warga asing terkandas di Pulau Rawa Mersing, Johor berikutan cerita cuaca buruk monsun timur laut. Mereka berjaya dipindahkan APMM ke JT Awam Shah Bandar Mersing. Pengarah Zon Maritim Mersing berkata pihaknya bergegas ke lokasi selepas menerima aduan daripada pengusaha resort pulau berkenaan. Berjaya kurangkan kes kemalangan pembinaan jalan FT 001 km 38 hingga 40 Johor Bahru ke Air Hitam telah siap 21 November lalu. Laluan sejauh 1.3 km itu dibina bagi menggantikan selekoh S di lokasi tersebut yang kerap berlaku kemalangan melibatkan lori muatan berat disebabkan permukaan curam. Esko Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor berkata projek bernilai RM9.5 juta mula dibina pada tahun 2016. Sebelum ini dialami kelewatan dan berjaya disiapkan. Kertas kerja dasar mengenai cadangan menangani jerebu rentas badan
dijangka dikemukakan kepada mesyuarat jawatankuasa pilihan khas Parlimen Alam Sekitar Sains dan Perandangan tahun depan. Nik Nazmi Ahmad berkata hasil dapatan pada sesi libat urus melibatkan pihak berkepentingan. Ketetapan yang diperoleh nanti akan dibentangkan di dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk kelulusan dan pelaksanaan. Lebih RM500,000 disumbangkan syarikat FGV Holdings Berhad dan Mawib kepada golongan asnaf bagi mendapatkan bekalan harian terutama makanan dan keperluan asas. Ia melibatkan dana wakalah FGV Holdings Berhad bernilai RM479,000 dan dana pemegang wakalah Mawib bernilai RM41,000. Pengerusi PPZ Mawib berkata kerjasama strategik itu mampu memberi impak positif kepada asnaf sekaligus membantu membasmi kemiskinan di bandar wilayah persekutuan. Projek pembinaan takungan air pinggiran Sungai Jernih dijangka dapat membantu perkembangan pembangunan kawasan perindustrian baru di Masjid Tanah. Ketua Menteri Melaka berkata empangan yang dibina itu diyakini membawa limpahan manfaat dalam persediaan menghadapi pertambahan penduduk. Selain kawasan perindustrian yang bakal dibina di bahagian utara Melaka itu, pemegang kad OKU bakal menikmati tambang percuma bagi semua perkhidmatan kenderaan awam kendalian prasarana. Inisiatif itu bermula Februari tahun depan melibatkan MRT, LRT, monorail dan bas sekitar Lembah Kelang. Jelas Menteri Pengangkutan Prasarana diberi tempoh sebulan untuk lakukan persiapan dan menlaras sistem tiket termasuk pemberian kad konsesi khas kepada pengguna OKU. Pusat pelancongan Algeria akan ditubuhkan di Ibu Negara menjelang suku pertama tahun depan. Duta Besar Algeria ke Malaysia berkata penubuhan pusat itu bertujuan memperkukuh sektor pelancongan dua hala di samping promosikan negara ini kepada pelancong dari Algeria. Majlis Perasmian Pusat Pelancongan Algeria dijadual diadakan pada separuh kedua tahun 2024. Perodua menjalankan penilaian terperinci susulan Daihatsu Motor Co Limited umum penggantungan model-modelnya akibat faktor ketidakaturan prosedur. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua berkata perbincangan turut diadakan mengenai kesan terhadap kenderaan perkeluarannya. Perodua akan berkongsi hasil perbincangan dengan semua pelanggan dalam tempoh masa terdekat. Satu kejadian tembakan di sebuah universiti di Prague pada Khamis telah menyebabkan lebih 15 orang terbunuh, 25 orang cedera di mana 10 daripadanya parah. Ketua Polis Prague berkata kejadian tembakan di universiti dilakukan oleh pelajar di sekolah itu. Walau bagaimanapun, polis percaya menahan suspek sebelum pelajar itu ingin membunuh dirinya sendiri. Polis meminta untuk tidak mendedahkan identiti pelajar itu dan terpaksa menutup dataran dan kawasan bersebelahan bangunan berkenaan. Bantuan yang disalurkan UNICEF akan dihantar ke hospital di Han Yunis, Gaza semasa pertempuran sengit di utara dan selatan wilayah itu. Wakil Pegawai UNICEF berkata, bantuan terdiri daripada selimut untuk musim sejuk dan lebih banyak penghantaran air serta bekalan perubatan. Tambahnya musim sejuk dan hujan memburukkan lagi keadaan bagi ribuan keluarga yang tidur di kemah sementara. Menurut laporan, sebahagian besar daripada 2.3 juta penduduk Gaza telah kehilangan tempat tinggal akibat peperangan. Presiden Perancis pada Rabu mempertahankan undang-undang imigresen yang diluluskan Parlimen meskipun berdepan kritikan. Ia bertujuan menghalang golongan migran daripada berhijrah ke Perancis secara tidak sah dan menghalang sistem sosial daripada terbeban. Undang-undang kontroversi itu diluluskan oleh Parlimen pada Selasa biarpun berdepan tekanan daripada parti pembangkang konservatif Republicans. Washington membebaskan Alex Saab, sekutu rapat Presiden Venezuela Nicolas Maduro di bawah perjanjian pertukaran tahanan. Ia sebagai balasan kepada pembebasan 10 warga Amerika yang ditahan di Venezuela. Amerika Syarikat sebelum ini mendakwa Saab menggunakan sistem kewangan negara itu untuk memanfaatkan wang hasil rasuah. Beliau bagaimanapun menafikan tuduhan itu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke Sekara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad berpaduan penuhi harapan.